Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Nur Ashmah dan rakan-rakan sekalian. Pada hari ini saya akan membentangkan untuk subjek tugasan 2 VKMB 1021 Pembangunan Masyarakat 2 yang bertajuk Membentuk Modal Program, Protokol dan Etiket dalam Pembangunan Masyarakat. Sebelum memulakan pembentangan, saya memperkenalkan ahli kumpulan saya yang terdiri daripada saya sendiri, Muhammad Azlan bin Seli, Muhammad Saizan bin Faisan, Muhammad Amirul Safi bin Suzani, Amir Faiz bin Azmi dan Chua Bunzi. Pengenalan. Program membentuk sikap, protokol dan etiket dalam majlis rasmi dalam pembangunan masyarakat di peringkat universiti. Pada 5 Oktober 2021, Eksekutif Hal Ehwal Luar dan Alumni dan Antarabangsa Majlis Eksekutif Belajar Sesi 2020/2021 Universiti Utara Malaysia akan menganjurkan program khidmat masyarakat. Program ini bertujuan untuk membentuk profesionalisme dalam kalangan pesertanya, khususnya dalam bidang pengurusan majlis dan keterampilan diri. Program ini dirancang untuk memberi pendedahan secara langsung dan menyeluruh. Segala input berkaitan keterampilan diri pelajar dapat disemai dan diamalkan. Program ini mampu menerapkan diri, nilai etiket, profesionalisme, kemahiran pengurusan maklumat, pembelajaran sepanjang hayat dan kepimpinan dalam usaha melahirkan masyarakat kelas pertama. Semua kelebihan di atas dapat membantu para pelajar dalam menyediakan kontrak pembelajaran bagi kurikulum. Akan teruskan dengan objektif program. Melalui khidmat masyarakat mengenai pembentukan modul program, protokol dan etiket dalam pembangunan masyarakat, terdapat beberapa objektif yang dapat diperoleh iaitu: yang pertama, memberi pengetahuan dan kefahaman yang mendalam mengenai amalan protokol serta kemahiran bersosial di dalam sebuah majlis rasmi atau korporat. Yang kedua, mengurangkan kesilapan-kesilapan yang melibatkan protokol dan etiket dalam menguruskan sesuatu majlis rasmi. Yang ketiga, melengkapkan diri dengan pengetahuan dan kemahiran yang cukup dalam bidang protokol dan keterampilan diri. Yang keempat, menerapkan nilai-nilai kemahiran sosial yang berkaitan dengan urusan pekerjaan seharian dan urusan pengendalian dan keterlibatan di dalam pelbagai bentuk majlis rasmi dan korporat. Yang kelima, meningkatkan profesionalisme para pelajar supaya mereka mampu menghadapi cabaran persaingan dalam pasaran kerja kelak. Seterusnya, jenis aktiviti dan tempoh masa program. Program ini dijalankan pada tarikh 5 Oktober 2021 dari jam 8 pagi sehingga 2.15 tengah hari bertempat di Dewan Eksklusif UUM Sintok. Program ini juga adalah anjuran Eksekutif Hal Ehwal Luar dan Alumni dan Antarabangsa Majlis Eksekutif Pelajar Universiti Utara Malaysia Sintok. Publicity bagi program ini adalah melalui media cetak dan elektronik melalui e-warga, kain rentang, papan digital dan risalah yang dihebahkan 2 minggu sebelum program dijalankan di sekitar kawasan dalam dan luar UUM Sintok. Penglibatan ahli-ahli program adalah seramai 60 orang peserta mengikuti program ini. Fellow UUM seramai 7 orang, Majlis Eksekutif Pelajar UUM seramai 14 orang, ahli majlis tertinggi kelab-kelab UUM seramai 8 orang dan lain-lain ahli jawatan kuasa. Tentatif bagi program ini, 8 hingga 8.30 pagi, para peserta mula mendaftar di kaunter pendaftaran. 8.30 hingga 8.45 pagi, peserta bersarapan yang telah diberikan dan menunggu ketibaan tetamu jemputan iaitu Datuk Husin Ismail. 8.45 sehingga 9.30 pagi, ketua organisasi memberikan ucapan dan bacaan doa. 9.30 pagi sehingga 10 pagi, slot 1, para peserta diagihkan ke beberapa kumpulan untuk diberikan taklimat yang lebih terperinci
mengenai pengenalan dan kepada amalan protokol dan etiket sosial dan sesi soal kenal 10 pagi sehingga 11 pagi. Slot kedua, para peserta akan melakukan soal jawab di bahagian personaliti dan keterampilan diri 11 hingga 12.30 pagi. Sesi soal jawab di antara kumpulan 12.30 sehingga 1 tengah hari. Slot 3, etika majlis makan dan pengendaliannya 1 sehingga 1.30 makan tengah hari dan solat zuhur 1.30 hingga 2 tengah hari. Sesi pemberian hadiah dan cenderamata pukul 2 hingga 2.15 tengah hari. Majlis penutup dan bersurai. Tajuk perincian program. Slot pertama, pengenalan kepada amalan protokol dan etiket sosial. Setiap peserta diberi penerangan tentang elemen-elemen protokol dan etiket sosial. Melalui slot ini, para peserta didedahkan dengan pelbagai aspek-aspek yang penting mengenai protokol, iaitu apa itu sebenarnya protokol dan pengertiannya. Cara untuk diaplikasikan ini di kehidupan seharian manusia. Pendedahan ini juga akan menerangkan mengikut situasi yang berbeza untuk memupuk kebolehan masyarakat dan dalam menghadapi pelbagai keadaan semasa berkejaya kelak. Slot 2, personaliti dan keterampilan diri. Setiap peserta diberi penerangan berkenaan maksud sebenar keterampilan dan etiket serta kepentingan kedua-dua perkara ini dalam pasaran kerjaya. Melalui penerangan ini, masyarakat mampu menguasai teknik bekerja dalam pasukan seperti teknik menghasilkan idea berkumpulan, teknik bermesyuarat dan teknik menjalankan sesuatu projek serta mempelajari teknik asas bercakap di khayal ramai. Slot 3, etika majlis makan dan pengendaliannya. Setiap peserta akan didedahkan dengan tips-tips pengacaraan majlis, bagaimana menyediakan teks pengacara, rujukan kehormat, susunan tempat duduk tetamu kehormat, susunan meja di dewan makan, cara pengendalian dan sebagainya. Setiap perkara yang diajarkan dalam program ini merupakan perkara yang penting dalam kehidupan seharian mereka. Hal ini demikian kerana sebagai contohnya, apabila kita menjadi sebagai seorang pengacara majlis dalam sesebuah majlis yang rasmi, maka akan dapat beberapa tata cara yang harus diutamakan supaya majlis dapat berjalan dengan lancar. Sebagai contohnya, jurubicara dalam sesuatu majlis hendaklah terdiri daripada mereka yang berkebolehan dalam bidang. Hal ini kerana mereka dapat mengawal keadaan dengan lancar apabila berlakunya sesuatu yang tidak diingini seperti mikrofon tidak dapat berfungsi dengan baik, marahan sebagainya. Apabila jurubicara tidak dapat mengawal masalah ini dengan sebaiknya, maka sudah pasti para undangan akan merasa kurang selesa dan cemas. Tidak semua orang boleh menjadi jurubicara yang baik kerana mereka berperanan untuk memaklumkan kepada tetamu apa yang akan berlaku mengikut urutan majlis. Jurubicara tidak semestinya pengurusi majlis, tetapi pengurusi majlis boleh menjadi jurubicara. Sebaiknya setiap majlis diadakan 2 orang jurubicara yang berbeza. Teks ucapan bagi jurubicara hendaklah ditaip dengan menggunakan separuh kertas A4 dan satu muka hanya dimuatkan dengan satu pengumuman saja kerana takut jurubicara akan tersilap memberikan maklumat kepada para tetamu. Sekiranya kita menjadi seorang jurubicara untuk sesuatu majlis yang formal maupun rasmi, pastikan kita menyiapsiagakan diri kita dengan segala agenda atau turutan majlis dalam permulaan sehingga majlis tamat. Kita juga hendaklah memastikan membuat teks ucapan yang penuh dengan teks perlu dipatuhi sepenuhnya kecuali ada perubahan yang berlaku di saat-saat akhir. Teks juga penting bagi memastikan atur cara majlis berjalan dengan licin serta lancar. Sekiranya kita menjadi jurubicara dalam majlis formal,
Kita tidak perlu memulakan majlis dengan kata-kata aluan atau berjenaka atau menyebut tetamu kenamaan yang hadir. Kita hanya perlu mengumumkan apa yang berlaku, malah tidak perlu untuk membuat ulasan dan tiada ucapan terima kasih, malahan berjenaka adalah dilarang sama sekali. Pengetahuan kita mengenai panggilan-panggilan hormat berdasarkan gelaran turun-temurun maupun jawatan yang disandang akan memudahkan diri anda apabila untuk membuat pengumuman atau menjemput seseorang, seperti Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong bagi lelaki dan Seri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong bagi perempuan ataupun isteri sultan. Di samping itu, etika di meja makan juga memainkan peranan yang sangat penting dan ianya merupakan perkara asas mengenai etika di meja makan perlu diketahui supaya anda tidak berasa serba salah apabila berada di meja makan, terutamanya dalam majlis rasmi. Kita hendaklah mengelakkan diri daripada meletakkan siku di atas meja semasa hidangan disediakan dan jangan sekali-kali condongkan kursi ke belakang kerana ia akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Maka kita hendaklah duduk dengan bahagian belakang badan rapat, kursi dan kaki rata di atas lantai. Pengetahuan tentang adab dan tertib di meja makan amat berguna bagi mereka yang sering diundang ke majlis-majlis jamuan rasmi atau menghadiri jamuan di hotel-hotel atau di rumah orang kenamaan. Tata tertib di meja makan biasanya mereka yang jarang menghadiri majlis rasmi akan terpandang-pandang antara satu sama lain untuk memulakan makan ketika makan dihidangkan. Mereka yang pertama kali ke majlis rasmi tertunggu-tunggu untuk makan kerana takut salah menggunakan peralatan yang disediakan. Pada kebiasaannya, sebelum sesuatu jamuan dimulakan, para tetamu yang berlega di ruang lega akan dihidangkan dengan minuman ringan sebelum jamuan. Lazimnya, minuman dari jenis jus akan dihidangkan dan kita dielakkan meminta minuman kegemaran seperti susu ataupun lain-lain minuman yang tidak dihidangkan oleh tuan rumah. Kebanyakan masyarakat kita tidak minum sebelum makan. Oleh sebab itu, jangan maksa diri untuk minum jika tidak biasa. Hal ini bukan menjadi kesalahan jika kita tidak mengambil minuman, tetapi adalah tidak manis jika mengambil minuman lebih dari 2 gelas. Minuman ini tidak perlu dibawa ke meja makan. Walau bagaimanapun sedap sekalipun minuman tersebut, selepas minum letakkan gelas di atas meja-meja kecil yang disediakan di ruang lega atau berikan semula kepada pelayan. Ini akan menunjukkan bahawa kita mempunyai pengetahuan dan pengalaman mengenai etika dan tata tertib apabila berada di meja makan di majlis yang formal ataupun rasmi. Di samping itu, pakaian yang dipakai juga di dalam sesuatu majlis memainkan peranan yang amat penting dalam memperlihatkan pribadi, personaliti dan imej diri kita sendiri. Jenis pakaian juga memainkan peranan dalam penyelesaian terhadap aktiviti dan majlis yang hendak kita hadiri. Pakaian yang dipakai juga perlu juga untuk aktiviti suka pastinya berbeza dengan pakaian kita untuk menghadiri majlis rasmi, umpamanya majlis convocation. Hal ini demikian kerana pakaian bagi sesuatu majlis adalah tertakluk kepada tahap atau taraf majlis tersebut. Sumber dan pihak yang terlibat. Bagi menjayakan aktiviti ini dengan jayanya, maka seramai 60 orang peserta mengikuti program ini. Fellow UUM 7 peserta. Majlis Eksekutif Pelajar UUM seramai 14 peserta. Ahli Majlis Tertinggi Kelab-Kelab UUM seramai 8 penyertaan dan lain-lain ahli jawatan kuasa. Mereka telah bekerjasama bagai aur dengan tebing dengan jayanya bagi menjadikan program ini sebagai program yang terbaik yang dianjurkan pada tahun ini. Hal ini demikian kerana bagi mereka sikap, protokol dan etiket dalam diri masyarakat pada hari ini kurang ada sehingga kan dalam majlis rasmi mereka melakukan sesuatu di luar kawalan mereka dan sangat menjatuhkan bukan sahaja nama baik mereka, malahan organisasi yang diwakili oleh mereka. Pihak-pihak ini sanggup meluangkan masa, tenaga dan wang ringgit bagi menyahut program yang dianjurkan ini. Sudah semestinya memastikan program ini berjalan lancar bukanlah sesuatu yang mudah.
Mereka memerlukan kerjasama dan toleransi yang baik antara peserta dan penganjur. Di samping itu juga, mereka berjemput tetamu undangan iaitu Datuk Hussein Ismail bagi pembukaan dan penutupan majlis program ini. Untuk menghebahkan program ini kepada semua masyarakat di luar dan di dalam pusat pengajian, maka mereka telah melakukan dengan menggunakan media cetak dan elektronik melalui e-warga, kain rentang, papan digital dan risalah yang akan dihebahkan 2 minggu sebelum program ini dijalankan, malahan di sekitar kawasan UUM juga. Ini bagi menarik masyarakat di luar sana, tidak kira pelajar maupun orang dewasa, faham dan mengetahui apa itu sebenarnya sifat protokol dan etiket dalam diri mereka. Dengan sumber ini, para masyarakat akan mengetahui segala dari segi masa, tempat dan tarikh untuk mereka menghadiri program tersebut. Malahan, setiap peserta akan memperoleh sijil dan hadiah sagu hati. Ini sememangnya untuk menarik perhatian mereka untuk turut serta dalam program ini dan mendapat sambutan yang menggalakkan kepada semua masyarakat yang semakin kian membangun. Iaitu sendarai dan pembahagian tugas. Okey, saya sendiri akan ditugaskan untuk menjaga kaunter pendaftaran, mengambil maklumat dan menyediakan makan pagi dan makan tengah hari untuk para peserta dan tetamu kehormat. Okey, seterusnya Muhammad Azlan akan mengurusi majlis dan juru acara. Muhammad Amirul membahagikan peserta kepada beberapa kumpulan. Muhammad Sahizan menyambut tetamu terhormat dan membawa masuk ke dalam dewan. Amir Faiz akan menguruskan slot yang akan dijalankan oleh semua peserta dan Muhammad Amirul akan menguruskan hadiah dan sagu hati kepada para peserta dan tetamu kehormat. Sebagai kesimpulannya, program ini sememangnya dapat memberikan pengetahuan mengenai protokol dan etiket dalam kalangan masyarakat dan para mahasiswa. Dengan adanya program seperti ini, kita dapat mengetahui cara terperinci di dalam majlis bersikap lebih protokol dan etika. Selepas terlaksananya aktiviti ini, kita akan terpanggil untuk berbuka hati hadir ke majlis rasmi dengan confident. Pembahagian tugas di antara AJK juga dapat dijalankan semasa aktiviti program ini dan semua orang akan merasai semangat bersatu padu. Selain itu, dengan adanya program ini dapat berkongsi maklumat antara satu sama lain berkenaan pembangunan masyarakat ini serta dapat mewujudkan harmoni di antara kaum maupun bangsa kerana bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana mufakat. Pembangunan masyarakat ini penting bagi melahirkan masyarakat yang bersifat kamil dan berkualiti tinggi, malahan berfikiran kelas pertama. Dengan adanya generasi begini dapat memimpin negara suatu hari nanti kerana prinsip peribahasa, jika mahu melihat majunya sesebuah negara itu, maka lihatlah pada remajanya yang akan memimpin negara nanti. Jika maju dan berpengetahuan mereka, maka negara turut maju dan berjaya. Sebagai rakyat Malaysia, seharusnya duduk dalam satu kelompok yang sama dan tidak mempunyai sentimen yang berbeza kerana disebabkan perkara inilah berlakunya perpecahan kaum dan sebagai rakyat Malaysia juga perlulah menjaga hubungan baik di antara satu sama lain. Program ini membawa banyak manfaat dan yang tidak dapat akan dilupakan. Sekian, terima kasih.